Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, ma taufiqi wal intisami illa billah, wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita pakai kitab yang sama, kitab Bulughul Maram, muka surat 888, muka surat 888, hadis 1548, hadis 1548. 1548. Semalam sama ada ustaz keliru ke ataupun apa salah dengar ke, Ustaz Datuk Hikam kita kata ustaz mengajak semalam masalah jamak dengan kasar. Dia kata, ustaz kata sampai di rumah pun boleh buat jamak dan kasar. Sampai di rumah pun jamak dan kasar. Ustaz tak kata macam tu kalau kata tak salah kan. Sampai di rumah boleh jamak kasar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai Nabi daripada Madinah nak pergi ke Mekah, maka sahabat kata sepanjang Nabi keluar daripada Mekah, hadis tu ada dalam ni. Kita tengok muka surat tu. Kalau ustaz tersalah, tersasul, minta maaf. Tapi ustaz tak maksudkan macam tu. Maksud ustaz bukan macam tu. Muka surat mana semalam tu? Bermusafir. Cik, nak tanding ni kan. Muka surat 274. 2 apa? Kita nak tengok muka 224. 224. Muka surat 224, hadis 458. Kadang-kadang biasa ada tersasul, tapi tersasul tolong perbetulkan. Tu live ni kadang kena dengar betul-betul. Hadis ni daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, kharajna, Nabi bersama-sama dengan sahabat, termasuk Anas bin Malik kata, kami keluar dengan Nabi. Nabi ni daripada Madinah sampai ke Mekah. Sepanjang Nabi keluar saja daripada Madinah sampai ke Mekah, Nabi buat 2 rakaat jamak lah, semua itu dah kasar. Hatta raja'na, sampai Nabi patah balik ke Madinah. Sampai Nabi patah balik ke Madinah. Okey? Maka kita kalau daripada KL, daripada Pulau Pinang, keluar Pulau Pinang nak pergi KL ni, kita boleh jamak kasar, jamak kasar, jamak kasar, jamak kasar. Berapa hari pun tak apa. Selagi mana kita bermusafir, selagi itulah. Katalah kita musafir 17 hari, 20 hari, 40 hari, ikutlah. Selagi mana kita keluar Pulau Pinang dengan tujuan nak bermusafir, daripada sini nak pergi ke Selangor, Selangor pergi Johor, patah balik. Sepanjang kita pergi itu boleh jamak kasar, sepanjang sampai patah balik. Sampai patah balik. Sampai kita patah balik. Maksudnya sampai kita masuk, walaupun dah masuk Pulau Pinang pun masih lagi boleh jamak dan kasar. Belum sampai rumah. Dah sampai rumah habis. Dan kita masuk dalam rumah kita tak ada dah. Rumah kita tang sini, tapi masjid depan tu. Kita tak sampai lagi kawasan rumah. Sampai di kawasan masjid kita tu boleh jamak dan kasar lagi. Dah sampai masuk rumah tak ada jamak kasar dah. Walaupun ada segelintir pendapat mengatakan boleh, tapi ustaz kata kita berpegang dengan sebelum sampai rumah kita selesai jamak dan kasar. Ada segelintir
Kena dapat dah. Okey, jadi kita tak boleh tolak lah. Hatta dia kata sampai Nabi sampai ke Madinah, stop. Nabi tak masuk, dah tak ada dah. Itu maksud ustaz. Okey. Kita kalau masuk jambatan tak ada dah. Boleh ada lagi sampai kita dekat sampai dekat rumah. Dan masuk rumah tak ada lah. Habis jamak kasar kita. Itu semalam punya pengajian. Kalau tersalah, sorry. Okey, sambung. Okey. Hari ni kita masuk muka surat 888. Bab kita ni bab tak ada ghaflah apa. Selalunya main sini Ustaz Alim lah, Ustaz tu lah, Ustaz ni, macam-macam main bagi keterangan berkenaan dengan apa nama hukum hakam. Semampu pun jadi penama pakai koyok pun tak kena. Ada. Jadi bab kita di belakang ni bab nak bagi kita kuat sikit, kan? Bab 888. Muka surat 888 hadis 1548. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia. Abu Hurairah ni kalau kita nak baca hadis dia, kita rasa kita kata la haula wala quwata illa billah. Salah seorang sahabat Nabi ni dahsyat dah. Kita baca tentang mereka ni kenal Nabi, hidup mereka berubah. Kita kenal sunnah, sakit baki jahat ada lagi. Baguslah sakit baki tu mau bagi habis buang. Mau bagi habis. Kita kenal sunnah kadang-kadang bertahun-tahun dah. Macam-macam ustaz kita kenal. Daripada kenal ustaz ayat Zam-Zam sampai ke mana kah? Tapi panggil kita nampak macam orang tak kenal sunnah. Cara kita hidup, cara kita bermuamalah macam tak nampak. Sahabat Nabi ni kena sunnah depa praktik. Yang itulah kita kena bangga. Pasal tu ustaz sendiri bangga dengan anak murid. Kadang kita sendiri pun guru kena malu dengan anak murid. Ada anak murid boleh istiqamah dengan janggut dia. Boleh istiqamah dengan letak pakaian yang cantik, beradab, nampak ada. Anak murid kita, anak-anak dia kita tengok dengan tutup auratnya, cakap dengan bapak dia sopan santun. Ustaz punya anak tak boleh macam tu. La haula wala quwata illa billah. Pada Nabi sendiri, bukan semua. Bukan senang nak mengajak dekat orang, boleh nak berguling, boleh nak gelak terbahak-bahak, boleh. Kan? Contoh, tak kata pun kan. Dia Ustaz kata kat aku kan, minyak wangi Ustaz kan. Oleh sebab tu ya Allah, bukan senang. Tapi sahabat Nabi ni, mereka tengok Nabi, Allah berubah. Kita ni kena minta kat Tuhan macam tu lah. Tuhan, Hang tak sayang kat kami ke Tuhan? Boleh mengadu tak apa? Tuhan, kami sayang kat diri kami Tuhan. Kalau Hang tak buka pintu hati kami, kalau kami tak beriman lagi, hati kami ni ada benda yang tak elok lagi, susah kami nak masuk syurga. Ya Allah, kalau kami pangai, kami tak elok saja, Allah kata ata biqalbin salim. Lepas kita mati, tak boleh bawa hati yang bersih, mukadimah untuk alam barzah, tak ada harapan. Nabi kata umat aku boleh selesai masalah alam barzah ni pun cukup bagus dah. Jangan main Nabi kata dengan alam barzah. Boleh terlepas yang tu saja. Alam kubur ni, alam barzah tu kira nikmat banyak dah. Lepas tu senang. Nak terlepas alam barzah ni, ya Allah, ada penyakit sikit di dada, Allah tak akan memaafkan kita langsung. Faham ke cakap ni? Nampak tak? Ya Allah, Allah takkan maaf. Susah penyakit di dada ni. Pasal tu kita, sahabat Nabi ni, dia kenal Nabi, semua panggil tak elok tu tak ada. Tu Ustaz mengajar hamba pun kita, ya Allah, aku macam-macam penyakit tu ada. Geram lah, marah lah, itu ini, ampun dosaku Tuhan. Tapi satu nikmat yang Ustaz berkongsi dengan hampa ni, nikmat yang paling besar Tuhan bagi ke Ustaz, bila mengajar saja paling seronok dalam hidup Ustaz. Tengok hampa tadi duduk mengantuk, letih aku ni mampu kan nak mengajar ni, kena ayat hujan tadi, duduk lama dalam pancuk macam buta perut, duduk macam tu, nak bagi hilang mengantuk, kelop-kelop mengantuk. Tengok hampa hilang mengantuk. Allah Akbar. Mengajar ni satu benda yang Ustaz seronok. Pasal tu Ustaz suka bila orang
Anak murid nak ajak dengan dia lepas subuh mengaji, saat ni duha mengaji, pergi makan balik rehat, saat mengaji. Ustaz nak minta pada Tuhan akhir hayat ustaz nak mengajak macam tu. Seronok. Pasal banyak kitab kita dah mengaji, kita nak mengajak. Belum jumpa lagi anak murid yang gila mengaji. Dia ngaji ngantuk ustaz, Allah tak larat lah. Macam ni kan mengaji, mau penat. Kita dah beli kitab siap nak ajak kat dia, dia buat mengantuk pula. Allah. Ustaz kalau anak murid tak pandai tackle ustaz dah meluat nak mengajak anda. Lagi satu benda yang kita mengajak anda, esok kita tanya dia buat mula nampak dah. Sedangkan masa dia kena tunjuk kesungguhan kita bersungguh. Pasal guru kita ajak kita macam tu. Nampak tak? Guru kita ajak kita macam tu. Satu nikmat yang Allah bagi ke ustaz, syukur alhamdulillah, nikmat mengajak saja seronok lah. Mengajak je seronok. Nampak tak? Faham tak ni? Untuk mufti kita alhamdulillah. Nampak tak? Gila mengaji tengok tu. Dengan kitab, dengan beg, dengan semua cantik pakai. Allahu Akbar. Bukan senang tau. Rasulullah suruh orang yang mengaji ni pakai secantik-cantiknya, seelok-eloknya. Imam Malik manusia. Imam Malik, bayangkan Imam Bukhari sendiri, dia nak dapat satu hadis, dia mandi, dia sembahyang 2 rakaat, dia bersihkan diri. Imam Malik kata, bila aku baca hadis Rasulullah, aku mandi, aku pakai sigak-sigak, aku kemas, aku rasa bayang macam mana Nabi duk cakap dengan sahabat. Mereka ni punya iman lah. Ada faham ke oi? Kita kena minta dengan Tuhan ni kuat. Sebab Abu Darah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang kita tengok Allah, dia kenal Nabi, dia berubah totally hidup dia. Kita pun duk dengar cerita dia kan. Banyak sangat dia hafal hadis Nabi. Di kalangan sahabat paling banyak sekali pencatat wahyu bagi Nabi lagi. Allah tentang Abu Darah radhiyallahu anhu. Tapi Allah uji dia. Mak dia mati dalam keadaan iman, bapa dia mati dalam keadaan musafir. Kan? Mati dalam keadaan jahil. Pasal tu dia macam-macam dia buat tentang Abu Darah ni. Tentang keluarga dia, Sa'labah lah, dia ni dapat 2 ekor kambing lah Nabi bagi. Lepas tu dia dapat 2 ekor, dia tak masuk jemaah lah, yang tu yang ni lah. Semua tentang keturunan Abu Darah ni dia bagi kotor, bagi tak elok. Terutamanya Syiah. Pasal tu Syiah totally dia tak boleh terima Abu Darah radhiyallahu anhu. Kita yang mengaji sunnah ni sikit masa pun kena tengok tentang sahabat Nabi ni. Ar-rijalu haulan Nabi. Laki-laki yang duduk keliling Nabi berubah hidup mereka. Kita dapat sikit sentuhan semangat mereka ni pun jadilah. Kita nak diri kita berubah. Kita nak ada perubahan yang besar. Mulut lidah kita tak menipu. Kadang yang sunnah pun hutang tak bayar, tak rasa takut. Ngaji sunnah hutang, penipu, beli kitab dengan ustaz tak bayar, contoh, bila lagi nak kata. Tapi nampak tak? Tapi kalau janggut labuk saat ni, dia main tang jubah saat ni singkat, dia main Allah. Mau penampak hang pun tak nampak tak? Ada benar banyak tentang akhlak hang tak terlepas. Yang tu kena jaga oi. Ada faham ke? Mengaji tu kena jaga tu. Abu Darah radhiyallahu anhu kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata, iyyakum, awas, iyyakum wadhann, awas jangan ada penyakit buruk sangka. Prasangka ni jangan ada sama sekali. Kadang-kadang semua ada, termasuk aku pun ada. Kita buat cepat, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Aku tengok orang tu kita nilai. Allahu Akbar. Penyakit tu susah. Penyakit tu susah, nampak tak? Kita kena cuba. Dia kata apa? Fa innal dhanna, sesungguhnya penyakit prasangka ni, dia kata akdzabul hadis. Apa dia kata? Jauhilah kamu penyakit prasangka buruk terhadap orang ni. Kerana prasangka buruk ialah dia kata perkataan yang sangat dusta. Penipu, sangat dusta dia kata kat sini. Maksud hadis ni dia kata kat sini, berprasangka buruk berarti berdusta. Kita sangka buruk dekat dia macam kita buat dusta terhadap diri dia.
benda tu tak jadi, benda tu bukan macam tu, kita kata dia macam tu. Kerana orang yang menjadi sasaran prasangka ni, doa dia Allah kabul, prasangka buruk adalah haram. Sebagai contoh, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni sahabat Nabi yang kaya, tapi ada jenis sahabat Nabi tak nampak mereka punya kekayaan dia. Macam Abu Bakar, dia anak muda, dia punya dressing orang kenal dia orang kaya. Kan, orang kaya ni kita tahu segi dressing dia, kebersihan dia, cermat kita nampak, cara kita tahu. Hak lok-lak ni kita tahu. Nampak tak? Tapi Abu Bakar semua orang kenal, anak muda. Abdurrahman bin Auf, cara mereka ni berbeza. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas, walaupun dia kaya, tak nampak kekayaan dia. Tiba-tiba satu hari Nabi lantik balik daripada peperangan. Nabi lantik dia, ni harta rampasan perang ni Sa'ad bin Abi Waqqas hang agih dekat orang lain tahu. Nabi kata dia, pasal Nabi tak panggil dia, dia kaya, dia tak menampakkan kekayaan. Kekayaan macam mana pun sekalipun tak mempengaruhi diri dia. Kita semua boleh cakap, kita kata orang kaya kedekut pasal kita miskin. Cuba Allah bagi kaya kat kita, baru kita tahu diri kita. Dia kaya macam tu punya kedudukan, hang kaya esok ni macam mana pula? Nampak tak? Kita tak tahu diri kita. Baru macam ni, baru kadang-kadang jadi kerani biasa pun terhege-hege. Kalau jadi CEO, tergedik-gedik, tergetak-getak. Nampak tak? Kita tak boleh kata ke orang, kan? Tuhan bagi kat kita kadang-kadang sikit saja, Allahu Akbar kabirah, dapat menantu cantik, Allah dia usung tang situlah. Pada usung menantu Pakistan. Pada Allah usung mampu nampak, mampu daripada tambah-tambah dapat cucu dia usung. Menampak mampu. Kita boleh tahu diri kita mengada-ngada, nak tunjuk. Semua sikap tu kita boleh baca sendiri. Semua sikap tu sama ada, banyak sikit ada. Namun cepat-cepat kita katakan Allah, astaghfirullahalazim, awak penyakit ni mai. Ni penyakit riak, nak menunjuk ni semua penyakit ni berbahaya. Tak banyak sikit ada. Bila anak kita berkahwin dengan Pakistan dapat anak paling comel, orang kata comel, kembang tu kembang tergetak-getak nampak ada kembang. Bukan kita tak ada penyakit tu, ada kerana sikap nak menunjuk, yang tu yang ni nak menunjuk, semua tu ada. Tapi penyakit tu dia sedang membahayakan diri kita. Kita jadi orang yang tak ketahuan. Tak ketahuan pada. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kaya, tapi orang tak tahu kekayaan dia. Tapi Nabi bila lantik dia jadi ketua dalam mengagih harta ni, semua di kalangan sahabat Nabi kata, berbahaya lantik dia. Berbahaya lantik dia. Dia dengan miskin, tak ada duit semua, Nabi lantik dia, takut-takut pengagihan tu tak betul. Dia nanti ambil lebih. Nampak tak? Kebetulan mereka duk sembang tentang dia ni, mereka duk kata Sa'ad tu pasal apa Nabi lantik dia. Mereka kenal pun tak dia. Kenal pun tak, apa pun tak tahu tentang dia. Tiba-tiba bakat kumpul ramai-ramai duk cakap tentang dia. Apalah Nabi pergi lantik di ni, macam merbah, miskin. Kebetulan dia duk ada. Dia cuba cakap dia duk ada, pun tak kenal dia. Dia duk ada dalam majlis, dia duk sembang. Tahu tak Nabi lantik dia? Sedangkan dia lengah dia. Habis majlis dia angkat tangan, ya Allah. Ya Allah, orang yang buruk sangka dengan aku ni, aku minta ya Allah, perpanjangkanlah hidup dia. Panjangkan hidup dia. Kedua, bagi hidup dalam keadaan kehinaan. Hidup dalam keadaan kehinaan ya Allah. Fakir hidup dia ya Allah. Nampak tak? Allah orang hina. Ini doa orang yang pada kita buruk sangka dengan dia, dia dengar berita tu, dia kata, Allah, awak dia kata kat aku macam ni. Aku mak dia kata aku ambil duit dia. Tengok Azad, menantu pergi di rumah, kan menantu pergi di rumah, contohlah dekat jarak dekatlah jarak apakah kita, contoh apa, hutang apa tak tengok gambar tu Isnin dengan sampai Rabu. Oleh sebab tu ya Allah, yang si menantu ni pergi rumah mak dia, bila pergi rumah tiba-tiba rantai hilang. Dia balik dia cerita, tahu tak siapa ambil? Mak ambil. Yang si anak telefon mak sampai hati, mak ambil isteri cik punya ni. Mak tak ambil wallahi.
Dia kata mak ambil mak. Kalau mak nak sekalipun cik beli mak kat mak. Mak ni punya ya Allah. Dia anak aku dia sangat buruk dengan aku. Sepanjang aku bela dah mulalah. Mak kita kalau menangis dengan cemas macam tu sedih dah. Dia anak aku bela, takkan dia tak tahu. Pasal tengok ya Allah, tengok menantu aku pergi report dekat dia, dia kata aku curi rantai, ya Allah, ya Allah. Anak ni dia hilang kepercayaan dekat mak dia. Dia hilang buruk sangka dengan mak ni. Bila mak angkat saja, Tuhan tunjuk ya Allah. Allah kabul doa orang macam ni. Allah kabul doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila orang kata kat dia lebih kurang, orang kata kat dia lebih kurang, kabul. Pasal tu prasangka ni Allahu Akbar kabira. Cepat-cepatlah. Pasal tu kita beruntung cari kawan yang ada sikit iman. Jangan ada buruk sangka kat dia. Nampak tak? Mungkin dia beli van fire tu bukan duit anak yatim. Maka contoh kan. Nampak tak kan? Yang ada buruk sangka dekat dia pasal apa? Ya Allah Tuhan. Duit anak yatim tu berapa sangat? Dapat kita kena cek berapa sangat duit yang masuk tu. Duit guru dia bayar macam mana, pengurusan macam mana. Nampak tak? Kadang-kadang ada orang buruk sangka, cepat-cepat kita main jumpa. Kalau dia rasa tak puas, dia sembang, dia nak tahu, bagi selesai masalah tu. Dia jangan duk cakap benda ni berbahaya dah. Membahaya diri, makan diri sendiri. Ya Allah Tuhan. Last sekali sampai ke kiamat dia tak nak fire orang lain duk nak. Dia geram je nak contoh tak kata pun. Sambung hadis. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas ni kita panggil Sayyidul Baqi'. Kita pergi di Madinatul Munawwarah, berdiri belakang sedang makam Rasulullah. Di situ ada Baqi'. Kita tengok Sa'ad bin Abi Waqqas. Betapa sonok kalau kita pergi dengan orang-orang ustaz-ustaz mutawif yang sunnah. Macam ustaz nak dengar apa nama Ikhwan kan? Yang besar tu apa? Ikhwan kan? Masya Allah. Dia kalau bawa orang pergi umrah, satu keterangan, satu penerangan yang dia bagi wadih, jelas. Macam seolah-olah kita boleh buat daripada perjalanan nak bertolak tu sampai kita balik, kita boleh buat satu buku yang jelas, satu buku yang jelas sangat-sangat berkenaan dengan suasana bermustafir. Jelas. Macam tu juga kalau kita pergi dengan mufti mana? Mufti Dewan Syafi'i. Dia kalau main angin gila dia nanti belajang ke ampas sampai tak boleh nak tidur. Baru ni orang dapat ijazah, kan? Ijazah berkitab dengan dia daripada pukul 2 pagi sampai pukul 1:30 ke Zuhur. Start kuliah 2 pagi sampai ni habis satu kitab di tepi pantai. Nampak tak? Ni satu rekod yang baru. Ada faham ke ni? Tak faham pun tak apa. Nampak tak? Allahu Akbar kabira. Kita sonok kalau terutamanya pergi tempat-tempat macam tu, orang ajak kat kita. Lebih cepat kita boleh. Di belakang Baqi' ni ada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tahu tak dia ni siapa? Dialah menghilangkan kesedihan Rasulullah. Tahu dia ni angkat sumpah dengan Nabi, bai'ah dekat Nabi tahta syajar, bawah pokok. Dialah menghilangkan kesedihan. Jadi kita tahu saat ni berjalan kat sana, kita gerak, tahu tak perjalanan nak pergi ke makam ni, yang kata Anas bin Malik buka kasut, tak nak pakai kasut. Kalau kita tengok orang duk berjalan di keliling Madinah dengan dipakai tak pakai kasut, itu dah menjadi sunnatul sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Saya bagi contoh dengan kitab-kitab, dengan apa semua, cantik. Kita rasa seronok pergi ibadat tu penuh dengan ilmu, dengan ibadat. Ini sekadar duk pergi shopping, duk tunjuk beg tu beg ni. Nak mampu ibadat. Ada masa boleh shopping, kita gunakan masa tu 12 hari, 13 hari betul-betul. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketua bagi Baqi', Sayyidul Baqi'. Apa kata dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata iyyakum, awas, wa julus ala turqatin. Awas jangan duduk di tepi-tepi jalan. Ni ujung-ujung kan, jalan nak masuk duduk tepi-tepi tu anak muda, saat ni duduk tepi-tepi, jangan duduk. Agama tak bagi orang duduk lalu lalang, tempat lalu lalang jangan duduk tang situ panggil bodoh, botol perut, bodoh. Kan dulu panggil bodoh kita pada
Lalu main pasar malam, pimai dengan satu bengkam ke nak beli bengkam pun nak mengorat. Dah pukul start, dah pukul 5 start dah. Dah faham tak? Start pukul 5 start dah. Satu macam yang remote. Bodoh cari jodoh selalu. Cari jodoh di mana? Di pasar malam. Nasma pocik. Ayo, betul-betul nyakar pula. Orang Arab pada panggil macam tu. Tabiat ni kalau kita baca hadis ni kita tak berasa. Tapi orang Arab memang, ya Allah, ya Tuhan, Ustaz duduk asrama berapa tahun dengan puak Arab ni. Lepas maya asar, dia cantik dah. Mereka jarang mandi puak-puak Arab ni. Cuma putih saja, tapi duduk dekat mereka tak tahan lah. Baik aku hitam pun tak busuk macam tu. Ya Allah, Alhamdulillah lah. Yang pak dah. Daripada Alhamdulillah lah, syukur ya Allah Tuhan. Allah, mereka ni Allah, walaupun kulit cerah satu macam ya Allah. Dia cuma nanti pakai spray. Dia nanti collar tak mana, dia nanti basuh dia basuh tang sini je. Tang sini sikit dia basuh tu. Duk pergi kelas lalu kita tu. Tu Ustaz tanya, ya Allah, hampa ni. Ustaz kata kat depa kawan-kawan ni, hampa ni putih, handsome je. Tapi ya Allah, kalau aku pun nak dekat busuk berdengung dengan hampa ni. Pilah mandi sikit, mandilah nak pergi kelas. Dia basuh muka pergi kurang, dia tiba-tiba dia berbuh minyak atas kepala, dia pergi kelas. Arab ni memang mereka menyemat. Dia tak suka rambut panjang, dia semat. Sikit dia semat. Tambah lepas-lepas asar, dia siap dah. Kami nak kita dia siap dah. Dia biar nak pergi pasar malam. Dia lalu sampai ni lepas isyak boleh balik. Kena pintu nak tutup, dia balik. Dah jumpa Abdullah, dah jumpa dia orang. Dia tunjuklah, Allah dia. Aku tengok comel. Dia pergi lagi, esok pula pergi. Duk tusung perempuan. Ya Allah, itu nak jadi ustaz. La haula wala quwata illa billah. Dan ni punya zaman lah, ya Allah, ya Tuhan. Kadang-kadang jiwa kita teringin nak jadi ustaz, teringin nak jadi ustazah. Bukan tak boleh nak mengurat tu semua, ya Allah. Cara tak betul. Sekolah agama pun semua hari ni kena penyakit tu. Berkat macam mana nak ada? Sampai haram halal pun kita tak tahu lelaki perempuan apa tak. Sampai Allah sendiri kata, kalau kita daripada awal dah anak kita berkawan macam tu, esok ni kalau angkat nikah, ijab kabul esok ni, Allah takkan bagi mawaddah warahmah. Janji Allah. Bila mana kita berkawan, ada cara nak kawan, Ustaz. Takkan nak kahwin terus kot. Nak kena tengok. Betul, tengok. Kita nak kena teropong, nak tengok jantan tu macam mana. Nak tengok kita, dia nak jaga saya, Ustaz, bagus. Kena teropong, dia tengok macam mana semain subuh dia. Kita duk tengok laporan subuh dia macam ni. Subuh dia alhamdulillah, Ustaz. Tentang semayang okey. Mau teropong, tengok pengorbanan dia, boleh tinggal bantai dia, boleh main macam tu. Kita tanda hubungan dengan Tuhan cantik, sudah tentu dia hubungan dengan aku pun dia elok. Tengok pula perempuan, kita nak tengok pula laporan macam mana dia cakap dengan mak bapak dia. Dengan mak bapak ni cantik, cakap elok, okey. Memang kita kena teropong sebelum kita kahwin dengan dia. Kita tengok dengan mak dia pun, dengan bapak dia buat korang aja. Jangan duk ambil lah, dengan mak bapak pun tak boleh hormat, dengan kita nak hormat. Ada faham? Jangan duk tengok tan cantik dia. Oh, ya Allah, jangan. Bagus, memang agama suruh cantik. Innallah jamil yuhibbul jamal. Allah cantik, suka pada kecantikan. Tapi yang paling sekali Allah suruh tengok tentang akhlak dia. Pangai dia tu, ada faham tak? Kita boleh teropong, kita tengok dia semua sini, kita tengok istiqarah nampak okey. Tak apa, nampak tak? Jumpa pun sekadar nak ni macam tu boleh, bukan tak boleh. Nampak tak? Boleh tak? Boleh tak? Bukan kita pergi usul dik nak motor. Nak mampu. Makan aiskrim sumbat mulut aku sumbat mulut nampak tak? Kau semua kasih sayang tu dia curi daripada awal lagi. Sebelum agama benarkan, dia dah buat dah. Lepas tu esok ni bila ada ijab kabul, Allah rabut kasih sayang tu. Elok berkahwin 2-3 bulan, beg besar balik rumah. Dia halau cek mak pada muka hang. Nampak tak? Semua benda ni bukan kita tak dengar, kita reti. Tapi kadang-kadang mak bapak tu pun join sekali. Kat ni cuti ni pilah panggil nama Ahmad mai kat rumah. Mak buat laksa. Laksa aku tomeh hang, nampak tak? Mak kadang-kadang panggil mai nak makan sekali, Allah Tuhan.
Ya Allah, macam ni macam mana nak berkat doi? Kita orang mengaji, kita ikut sunnah, semungkinnya boleh kita kawal rumah tangga kita. Kita duk main mengaji, duk main kuliah, duk ikut program sunnah, tapi kerja kita buat mengarut. Mengorak sana, mengorak sini, kacau perasaan perempuan sana sini. Sudahlah. Dia handsome sangat, pergi tarik perempuan. Yang perempuan elok, pergi tarik jantan. Apa ni? Ada faham ke? Dunia jadi cacam rebah. Yo. Nampak tak? Kan? Inilah Nabi dah pesan ni, ayat ni lah. Ini ayat mengorak. Adina dia mengorak senang. Iyakum, awas. Jangan duduk di tepi-tepi jalan. Ni panggil orang jahil. Orang lain sikit. Baby. Iyakum wa julus. Awas, jangan duduk di tepi-tepi jalan. Nabi kata. Qalu, ya Rasulullah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ma lana budda min majalisina. Kalau tidak tempat kami tang situ, nak buat macam mana? Nampak tak? Kerampuan ni tak ada tempat lain, tak ada. Tepi jalan tu lah nak kena. Sikap tepi jalan tak bagus. Tapi tidak tang situ lah tempat perhimpunan kami. Nak jumpa tepi-tepi jalan, nak kena jumpa juga. Nabi kata kalau terpaksa jumpa di situ, dia kata natahaddasu fiha, kami terpaksa duduk di situ dan kami sembang-sembang di situ. Niat kami nak sembang, nak jumpa tak ada apa, nak mengorak pun tidak, apa pun tidak, nak sembang saja. Nak motor baik lungguk macam bodoh di situ, katalah. Akhirnya qala, Nabi kata fa amma idza abaitum, kalau sekiranya hampa tak boleh tolak nak duduk juga di situ, fa'atu tariqal haqqahu. Setiap orang lalu bagi hak dia. Bila dia nak lalu, hampa jangan debat. Tak boleh, bagi lalu. Hampa kena genjak, hormat dekat tangan. Angkat tangan dekat dia, tu jalan dia, hak dia. Yang pas kat terpaksa dia pun kona, tergaris kena ketaku. Nampak dah tergaris kena ketaku kan. Fa amma dia kita idza abaitum. Kita nak bagi minta lalu sikit. Mana mudah buat. Awak pasal kita besar. Bukan kita besar, jalan besar, buta perut, hampa jadi kecil. Nampak dah, bukan kita besar, masalah jalan punya besar. Dia duduk parking kita tepi jalan, ganggu orang dah. Jadi kalau kena sama, jangan kita kata celaka menyelingkuh kepala otak hang yang salah. Tepi jalan tu bukan nak parking lama-lama. Bukan mau dia ajar kat kita. Ada faham? Tu mufti kita sokong, tahniah. Alhamdulillah. Ni agama duk ajar. Kadang-kadang kita marah kan? Kita marah daripada kita ada, bila dah habis hak kita macam tempat parking tu, tempat kereta laluan. Dah habis, dah semua, tak ada lalu lalang. Ada manusia kata lepas pukul 6-7, hampa letaklah makanan hampa. Jangan letak awal. Pukul lepas, orang balik kerja, letak. Ini kita letak pukul 4. Bila orang main, tengok. Dia buat zalim. Pemerintahan zalim. Kalau hang yang zalim diri hang sendiri. Tu kawasan jalan. Orang bagi tahu lepas pukul 6 baru hang letaklah meja kan nak buat nak menjaga nasi lemak. Okey. Pi letak pukul 4. Tak ikut cara time yang diberi. Akhirnya salah ke orang. Orang pesan lagi. Orang kata tolong bagi bersih cantik elok-elok. Tikus semua tak mau ada. Ni duk makan nasi kandak tikus dan ni pengotak. Nampak tak? Warning 1 surat sampai 2 surat sampai banyak-banyak surat tu. Tengok dia hantar berkali-kali. Nampak? Kita pun masuk dalam televisyen, contoh lah, tak kata siapa pun. Punya zalim, kerajaan kapiak zalim. Kita nak jaga cari rezeki pun tak boleh. Dia goncang sebelah. Bukan masalah tu. Kita kena tengok semua sudut. Dia hantar surat pertama suruh bersih. Surat kedua dia kata, ya Allah, binatang ada ni tak elok. Kena bagi kemas kini. Kalau boleh ambil seminggu 2 hang tutup untuk bersih dulu. Surat hantar 1, surat hantar 2. Kita buat tak layan. Akhirnya bila buat tindakan, ambil gambar. Tengok satu kezaliman yang dilakukan oleh ni apa punya Don Cenohon, Don Sadri, nampak tak? Orang dah minta surat tu, kita kena ni lah. Kan? Contoh ni nak bab ni dia kata. Hak dia kena bagi, hak dia kan. Fa amma idza abaitum fa'atu tariqa haqqahu. Kalau hampa tolak juga, tolong bagi laluan dia kepada orang tu. Qalu wa ma haqqahu, ya Rasulullah, apa hak yang sepatutnya kami kena bagi? Nabi kata qala ghaddal basar, kalau boleh orang lalu tundukkan pandangan.
Orang perempuan lalu jangan duk tengok dia. Oh dia pada tunduk dan tempat orang lalu hang jangan duk tengok dia. Allahu akbar Ustaz. Punya jambu lah, apalah semua tak payah. Tambah dosa dah hang sekat satu, hang tengok satu, dua. Tu semua Nabi kata awas, jangan buat dosa di tepi jalan. Jangan buat dosa. Kita duduk di tepi jalan kan, kadang-kadang duduk di rumah boring, bawa anak tolak duduk depan tu. Sambil duduk tolak tengok orang. Ya Allah, hitam, kulit hitam tapi pakai merah tak sedar diri. Tak pasal-pasal. Pi tolak tak pasal-pasal. Ya Allah, pi tolak, kita pergi depan anak, pi beletak kat dia tu. Ya Allah, tak sedar diri. Kita kena rasa syukur. Bagi orang yang kulit gelap-gelap macam kami ni, baju dia pakai kadang-kadang kuning, hijau, pasal dia nak tunggu putih sampai kiamat tak boleh. Maka dia berani diri, dia kata semua warna yang ada ni aku nak pakai. Kita rasa bangga dengan dia, nampak dia, kita rasa bangga walaupun dia hitam. Bila mata pusat bertengok warna, Allahu Akbar. Ada faham? Ayo dia turun. Ayo tengok klik dia berani diri. Kita rasa bangga. Dia nak tunggu putih sampai kiamat tak boleh. Pasal tu kan pergi di Afrika, lagi Jerman, hijau, warna hitam, tak boleh sebut dah. La haula wala quwata illa billah. Contoh, jangan cari penyakit. Tolak anak pergi di depan. Pasal tu Nabi kata di tepi jalan ni lalu lalang orang lalu, mesti kita sebut. Yang tu mulut akan sebut. Elakkan diri tempat lalu lalang, tempat orang. Nabi kata ghadul basar. Kalau boleh duduk kawasan tu, boleh jaga diri, boleh bagi hak. Yang pertamanya Nabi kata apa? Awas segi pandangan. Dari pandangan Nabi kata, jaga pandangan kamu. Wa kafal azza, jangan kacau. Yang kedua, jangan kacau, jangan ganggu, jangan buat apa-apa kat dia. Dia minta wa raddus salam, bagi salam kat dia. Wa amal bil ma'ruf, buat benda yang baik-baik. Duduk di situ buat kerja yang baik-baik, bagi elok-elok, jangan bagi. Duduk tepi tu kadang-kadang kemek sana, kotak sana, pergi duduk tempat bus station, duduk dalam situ, pergi lekat sana, lekat sini, makan pisang, pergi lempak semua lalu-lalu. Itu semua tak boleh. Tengok agama duk ajar wa amal bil ma'ruf. Bila duduk tempat macam tu, tolong jaga elok-elok, buat benda baik-baik. Wa nahy 'anil munkar, benda tak elok jangan buat. Duduk di situ jangan buat benda tak elok, buat mungkar, pergi duduk berduaan, pergi jumpa perempuan di situ, mengorat apa semua, benda tak elok jangan buat. Tengok agama duk ajar, awas. Mula-mula sekali Nabi kata kalau boleh jangan duduk tempat tu. Itu untuk orang, semua orang punya. Jangan hang kontrol. Kalau hang duduk di situ tidak nak duduk, bagi hak kepada orang tu. Kalau dia nak lalu, dia lalu. Bila dia main-main dekat tempat bas tu, tempat simpang tu, dia nak duduk, kita bangun. Pasal dia nak tunggu. Hang bukan apa, nak duduk je nak sembang. Hang bangun bagi kat dia. Itu hak dia. Subhanallah. Cantik tak agama? Agama ni memang cantik. Tapi bila yang kita ni Allah, yang mengaku Islam kita beramal dengan agama, dia jadi kalang kabut lah. Cantiklah agama ni, memang cantik. Seorang yang berkumpul, dia kata yang duduk di pinggir jalan, tepi-tepi jalan macam orang gila semua tu, maka ia wajib, dia kata, menunaikan hak jalan. Duduk kat tepi-tepi jalan kan, duduk dalam kampung ni boring, akhirnya duduk kat depan, badat pergi depan. Contoh nak pergi tengok Cinggih, ada Cinggih ke sini lagi? Ada ke? Tak ada dah. Dulu 25 hari pula ada Kitab Riyah. Saya ingat lagi nampak tak? Tak ada dah semua. Bagus lah. Cegah kemungkaran. Satu kerajaan yang bagus. Tak ada. Maka ia wajib, dia kata, menunaikan hak jalan. Hak jalan iaitu tidak, dia kata, mengganggu orang yang berjalan. Tolong tunduk pandangan mata, jangan duduk kalang kabut melihat perempuan, wanita, membalas salam. Bila orang lalu, tolong bagi salam dekat orang. Dia kata suruh orang buat kebaikan dan cegah segala kemungkaran, jangan buat benda tak elok. Hukumnya orang yang duduk di pinggir jalan, tepi-tepi jalan tu wajib menjaga hak. Dia nak duduk di situ, tidak dapat tidak, dia kena jaga hak dan tidak bertanggungjawab terhadap orang yang lalu lalang. Siapa lalu lalang semua dia kena jaga hak tu. Sambung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Muawiyah
radhiyallahu anhu. Muawiyah ni kita terima, Syiah tak terima. Okey. Kata Muawiyah radhiyallahu anhu, kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, hadis muttafaqun alaih. Kita nak baca adik-adik di belakang ni semua hadis yang kuat-kuat. Hadis yang kuat-kuat. Kata Muawiyah, mana-mana orang yang Allah berkehendak dekat dia, Allah berkehendak dekat dia, Allah suka dekat dia, Allah nak pandang dekat dia, Allah redha dekat dia, satu benda yang Allah suka kat dia ialah kebaikan. Man yuridillah bihi khairan, mana-mana orang yang Allah suka dekat dia, Allah nak bagi satu kebaikan dekat dia. Apa kebaikan dekat dia? Yufaqihu fid din. Bila Allah boleh hantar agama dekat dia dan Allah boleh fahamkan agama dekat dia, itu tanda Allah sayang. Kita boleh main di sini ni, salah satunya Allah sayang kat kita. Janganlah bila mana Allah manusia, bila mana Allah sayang dekat kita, Allah suka kat kita, janganlah buat sesuatu yang Allah murka. Allah kata, aku sayang dekat hang. Kalau hang bandingkan adik beradik hang 5-6 beradik, hang seorang yang aku cabut jadi kekasih aku. Hang tengok abang hang duk main sepak takraw sampai pukul 7.30 tak habis. Hampas kangkang, bini kangkang Datuk, sampai azan pun tak peduli. Dia abang, sampai hang tak boleh tegur dia. Tapi hang aku pilih balik kerja main-main, cukup pukul 6 dah masuk dah nak mandi dah. Dia sampai pukul 7.30 tak boleh. Di situ kita kena kata, ya Allah, hati aku ni, hati aku yang muqallibal qulub, yang boleh balik-balikkan hati, Allah tetap hati aku ni boleh menghadap kiblat Allah. Bila Allah pilih kita guna peluang ni, bukan semua orang Allah boleh pilih. Bukan semua orang kita cek adik-beradik kita balik, ya Allah, tengok pakcik aku kalang kabut. Tapi kalau kat pakcik aku kalau ceramah, kalah ulama. Tapi masih tak habis. Kita hati. Apa-apa bergantung pada hati. Semayang apa pun hati, Tuhan mau tengok hati belah otak apa? Beres hati. Daripada pakcik kita kata, kalau dia sembang ustaz berhati, Allah nak tengok tang sini. Hang sujud macam mana dai ni pun sampai hitam. Hang nak menunjuk. Tuhan bukan tengok tandai, Tuhan tengok tang hati. Ni ulama besar macam ni semua bahaya. Nampak tak? Kita pun tengok macam tu, kita tahu astaghfirullahalazim. Allah boleh bagi kat dia mulut, boleh bercakap tapi iman tak ada. Tak ada nak semayang ke, nak kuliah ke apa, tak ada. InsyaAllah kalau Allah suruh aku semayang, aku semayang. Belum sampai seru lagi, sampai 80 seru puluh tak apa. Nampak tak? Kadang-kadang dia cakap, ni seru Tuhan, ini semua kerja Tuhan. Allah nak bagi semayang, Allah nak bagi kapiak, itu pilihan dia. Allah pilih aku kerja dekat gad, tak boleh semayang lah aku. Oh ya Allah, alamak, ni semua jenis Jerman nampak dah macam ni. Pasal tu bila Allah pilih kita angkat tangan lah. Kita kena tengok nak nikmat banyak. Dalam banyak adik-beradik kita bagi tenang. Mak kita kata dalam banyak anakku yang ni lah nampak semayang, mengaji apa semua. Nampak ada? Tak apa. Kita main-main, kita tunjuk akhlak kita. Nak beletak banyak-banyak sangat, nanti abang kita, alah aku kenal lah, hantar sudah tunjuk dekat aku macam janggut kambing, hantar macam dekat aku hampir bang. Kita takut bila kita cakap bab agama, darah nanti nak bergaduh. Balik bukan semua bab agama kita boleh cakap. Nabi kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Orang yang beriman dengan Allah dan akhirat, kalau dia mampu cakap baik-baik, boleh okey. Kalau tak mampu, dia diam. Bukan semua benda kena tegur. Mak kata, cuba hang tegur kat abang. Mak, cik boleh tegur kat dia. Mak tengoklah mulut dia macam mana. Tak apa, kita doa kat dia. Lah ni mak doa, cik doa. Mak dah nampak hidayah Tuhan, cik pun nampak betapa susah orang tak semayang. Kita kena doa dulu kat dia. Doa dulu, kita cakap elok-elok kat dia. Bila waktu semayang, mak semayang, cik semayang. Dia duk tengok, dia malu. Dia malu, lama-lama dia boleh berubah. Tapi kita duk tegur kat dia, mak. Dalam masa sama kita kurang doa, tak boleh. Nampak tak? Kita bukan semua benda kita tegur. Ada benda kita mengadu Tuhan. Hang yang boleh balik-balikkan hati adik aku, abang aku, keluarga aku. Aku sayang kat keluarga aku.
Aku tak mau himpun di dunia kami sekali kalau raya ramai, di hari akhirat esok ni berlagah, bergaduh, tak boleh jumpa sekali. Kita bimbang. Mak duk tengok ni anak aku, masing-masing kata, mak tak pernah didik cik, ni semua cik jadi macam ni pasal mak tak pernah ajak Quran cik, mak semua seronok tergidik-gidik, mak gatai dengan bapak dulu tu. Orang pun mampu nampak dah. Oh ya Allah, masa tu kita sedih lah, anak kita kata kat kita, nampak tak? Oh, nak kena, benda ni semua nak kena fikir panjang. Pasal tu Muawiyah radhiyallahu anhu kata apa? Man yuridillahu bi khairan. Mana-mana orang kalau Allah mau dia, tengok hadis ni. Kalau Allah mau dia, Allah suka dekat dia, Allah nak bagi kebaikan. Apa dia kebaikan? Yufaqihu fid din. Allah nak alimkan dia, Allah cerdikkan dia. Masalah agama. Masalah agama. Itu kita kena. Dalam hadis ni, barang siapa yang dikendaki oleh Allah, Allah nak bagi dia jadi orang baik, maka aku Tuhan, aku jadikan dia boleh faham agama aku. Aku bagi dia faham agama aku. Itu kelebihan yang Allah bagi. Tanda dia kata dari seseorang itu menjadi kekasih Allah. Tanda kata dia ni kekasih Allah, ya Allah sayang. Bila Allah sayang kita, kita kena sayang ke Allah lah weh. Bila Allah sayang kita, Allah suka kita, teruskan hubungan dengan Tuhan, bagi kuat sampai kita rasa seronok. Terutamanya umur yang berubah 60, 70, jangan patah balik. Umur ni semua very dangerous. Umur bila dah boleh berubah 60, boleh sengit, boleh majid satu mai, okey. Dengan sakit duk ada pun boleh mai, boleh steady, boleh dengar pendengaran ni, semua ni terus kuat lagi dengan Tuhan. Bagi cantik umur ni kalau boleh berubah, Allahu Akbar, banyak cantik. Satulah hadis yang dhaif kata kalau mai umur 40 ketegak nak mampu dah susah dah. Kita nak tegak dekat orang tua-tua ni, dia tak boleh banyak ceramah, beletiang tak boleh, dia kena tunjuk akhlak. Pasal kita duk beletiang kat dia, orang tua-tua ni dia tak boleh beletiang. Dia tak boleh beletiang. Pasal tu kita kempen ceramah macam mana, dia tetap saluran pertama. Anda faham? Dia tak boleh berubah. Saluran pertama ni memang Allah bagi fitrah dia, hang ceramah lah, hang kempen lah, hang apa sekalipun, aku tetap yang lama, dia kata. Nampak dah kan, otak dia tak boleh masuk dah. Tapi umur jenis 60, 70 boleh berubah ni, alamak, nikmat yang paling besar. Faham ke cakap ni? Oh, ni hadis ni nak ajar kat kita. Pasal tu bila kita boleh jadi kekasih Allah, Allahu Akbar. Tu minta, kadang-kadang suami isteri ni kena tolong, bang. Kalau saya nampak tak elok, didiklah saya. Gini pula kata, kalau nampak saya tak elok, tolonglah saya. Duduk kena tolong, bantu-bantu. Tolonglah. Bagi kita kuatlah sembahyang kita, Quran kita, amalan kita, rumah tangga ni kenalah. Okey? Ustaz share dengan nampak ni, mudah-mudahan rumah tangga Ustaz pun menjadi ceria dalam kehidupan bersama isteriku. Dia tengok, dia renung Ustaz ni balik, dia nak praktik kat aku, nampak tak? Oleh sebab tu dia kata kat sini, tanda dia kata seseorang, dia kata itu menjadi kekasih Allah. Kekasih Allah iaitu dia kata dijadikan sebagai orang yang benar-benar faham urusan agama Allah. Kita boleh faham urusan agama best sangat-sangat, best sangat-sangat. Hukumnya berusaha dia kata untuk memahami agama. Tolong masalah kalau ada kelas agama ni ikhtiar macam mana pun. Kita tengok katalah ni hari ni ada kelas, ni ada kelas, besok tak ada kelas. Yang tak ada kelas tu plan. Nak pergi beli ikan ke, nak beli sayur ke, apa ke, pergi. Nampak tak? Kalau tak ada pasar malam kat sini, pasar malam lain ada. Setiap hari kan ada pasar malam. Isnin sana, Selasa sana, pergi cari. Jangan kacau kalau boleh. Hari kuliah tu kata, itu hari pertemuan di antara aku dengan Allah. Aku tak mau hari yang Tuhan bagi. Anak pun kata, mak, saya nak bawa mak makan lepas maghrib. Aku tak mau. Aku nak jumpa mak tu malam yang rasa seronok. Dia kata, aku tak mau lah duk pipi makan tengah-tengah malam. Mak ni jenis tengah malam stop dah. Bukan mak tak mau nak makan apa je. Pergi dengar kuliah balik, apakah roti keringkeh, apakah cicah, tidak sudah. Mak tak mau apa dah. Malam-malam tu duk ajak mak. Kalau boleh malam ni bagi peluang kat mak nak pergi kuliah tak mana. Nak tunggu hampa bawa sampai mati tak boleh bawa aku. Nasib baiklah mak sihat, digedik boleh bawa diri. Minta kat Tuhan, janganlah dia main lumpuh, jangan dia main sakit. Bagi boleh berjalan sudah.
boleh pergi dengar kuliah. Kalau nak tunggu mereka hantar aku, mereka nanti hantar di kubur terus, nampak? Contoh. Macam tu lah kehidupan kita. Berusahalah, dia kata, ya Allah, untuk memahami, dia kata, agama Allah dengan sebaik-baik, dia kata, adalah satu kewajipan. Kita usahalah sangat-sangat, kan? Usahalah sangat-sangat untuk nak faham agama. Kita belajar semungkin yang boleh, lalu kita katakan Allah, ya Allah, pemudahkanlah aku, ya Allah, mudahkanlah aku, ya Allah. Minta dengan Tuhan. Selalu kita cerita kat Tuhan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna sahla idza syi'tahu sahla. Tuhan, pemudahkanlah hidup aku, ya Allah. Kalau benda tu susah pun, bagi aku mudah, ya Allah. Pemudahkan hidup aku lemah, Tuhan. Aku ni kadang-kadang ada masalah sikit, dia merimah, dia menyantu yang ni. Pemudahlah Tuhan, pemudahlah Tuhan. Aku seronok dengan agama ni. Rupanya aku pergi tempat mana pun Tuhan tak seronok. Bila main kuliah ni seronok, ya Allah. Tambah-tambah lepas kuliah ada makan. Hari ni tak nak makan kan? Hari ni tak nak makan. Pasal orang buat nikah kahwin, siapa akan menikah hari ni? Buat tak? Contoh, patutnya menikah, depan dia angkat nikah, membuat sinilah kenuri apa dah. Sambung. Kan? An Abi Darda, sambung hadis. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, Abu Darda radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kata? Ma min syai'in fil mizani asqalu min husni khuluq. Hadis akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi wa sahah Imam Tirmizi. Abu Daud, hadis ni di sahabat Nabi nama dia Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda meriwayatkan hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang lebih berat, amalan yang paling berat di sisi Allah Ta'ala yang Allah pandang, ialah akhlak manusia, kebaikan manusia. Allah pandang. Nabi kata, ma min syai'in fil mizan, tak ada sesuatu pun atas timbangan asqalu yang lebih berat min husnul khuluq, daripada akhlak yang baik. Allahu Akbar. Tuhan, dia nak tengok semayang kita, Tuhan tengok akhlak kita. Tuhan bila nak tengok kita punya sedekah, dia nak tengok akhlak kita. Bila dia nak tengok wuduk kita, dia tengok akhlak kita. Allahu Akbar. Akhlak kita kena, Nah, sampai Nabi kata, bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku dihantar mai ke hampa ni untuk sempurnakan akhlak. Akhlak kena cantik, Akhlak kita duduk di mizan yang tinggi. Kedudukan mizan yang tinggi. Orang nak kata kat kita apa kata? Nampak tak? Orang nak kata apa kita kata. Kita cakap sikit saja kata lebak Allah. Orang punya ambil sikit, orang tokok pangkal tambah sampai jadi cacah merbah. Kita stop dekat situ sudah. Jangan cakap lagi dah. Kita bila orang tanya, kita bagi jawapan dekat tu je. Dia nak gulung, dia nak bawa benda merepek, kita stop dekat tu. Kita kata, aku tak mau bawa kepada dosa. Aku jawab kali kedua ni bukan aku jawab mengikut hidayah Tuhan. Dan sikap marah, sikap menunjuk, nak maki, macam-macam nak maki, aku stop. Itu bukan akhlak aku. Walaupun kadang-kadang jawapan kita betul, tapi disertai oleh pangai, tak elok, asat, dengki, nak kata, aku nak katakan hang buta perut dah, nak bergaduh, aku tak mahu. Akhlak seorang Islam, dia jatuh habis, walaupun ada sikap kebenaran, di situ ada keburukan, Allah takkan tengok. Allah takkan tengok. Pasal Allah pandang sudut akhlak yang tinggi, kebaikan. Yang tu kita kena utamakan sangat-sangat. Bila kita tengok dialog tu boleh bawa benda yang baik, dialog. Kalau kita tengok hasil daripada kita berdebat, kita tengok natijah dia tak ke mana, so stop. Dia dengan cara pengajian dia, kita dengan kita. Manusia yang cerdik akan menilai. Sudah. Dan Allah sendiri yang nak bagi hidayah adalah Allah. Allah suruh kita mengajak buat benda baik saja. Yang nak susun semua dalam dunia ni Allah. Yudabbirul amr. Aku Tuhan, aku akan susun. Kerja hang berdakwah saja. Nak berjaya tak berjaya itu bukan kerja kita. Tuhan minta kita buat kerja dakwah, buat kerja kebaikan. Dengan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah, ramai orang tertarik
dengan Nabi. Walaupun Nabi kena hina, dia dialog dengan Nabi, hang syehir, Nabi diam, tak kata apa. Anak kata apa, katalah. Sampai semua orang yang Allah percaya kata-kata Abu Lahab, Abu Jahal, semua dalam Jahannam kata kat Nabi, Nabi tak. Nampak tak? Allah ajak Nabi, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku jadi sikap macam tu adalah Allah. Kalau aku jawab dekat puak ni, dia tak mau. Kita duk tengok dah, debat berkali-kali tak ke mana. Macam ustaz sendiri pun tak pasal-pasal, tiba-tiba ustaz pergi waktu kelas ustaz, dia panggil untuk berdebat. Bila berdebat pula, yang mai pula berdebat tu tok guru kita sendiri. Tok guru kita sendiri. Bila dia masuk, kita hormat. Dia guru kita. Dan dia dia bawa dalil-dalil dia. Bagi dia 4 rakaat 1 salam tak ada. Last sekali dia tercakap, kalau tengok cek balik, dia kata apa? Ya, 4 salam ni ada bagi pendapat Imam Malik. Imam Malik kata ada. Berarti ada ruang di kalangan ulama yang mengatakan boleh 4 rakaat 1 salam. Tapi dia kata tak boleh. Macam mana kalau imam tu pegang? Nampak tak? Jadi kita duk tengok dalam bab-bab macam ni, kita tetap cakap kita baca hadis dia ni berang-berang tak mau dah. Anak berdebat, anak tunjuk kekalahan, dia tunjuk gambar kita. Ni kekalahan yang berlaku kepada puak ni. Tunjuk. Kita tak rugi apa pun. Daripada situ kita ambil pengalaman. Yang hang buat ni atas dasar apa nama? Atas dasar nafsu. Nak jatuhkan orang, nak rakam, nak bawa pergi kepada majlis, macam-macam hang buat. Macam mana pun Allah susun ustaz. Tuhan susun. Nampak tak? Sebab tu kerja-kerja macam ni akhlak kena tinggi. Pasal tu Nabi kata, Abu Darda kata apa? Tidak ada satu yang lebih berat. Tak ada satu yang lebih berat lagi, dia kata, dalam timbangan Allah Ta'ala lebih berat daripada akhlak yang baik. Tolonglah jaga benda ni. Kalau 10 haji, 10 kali duk pergi umrah sekalipun, tapi panggil, tak ada apa. Macam-macam hang kata ke Allah di Mekah. Labbaik Allah. Tuhan panggil aku, kata ya aku sampai la syarikallah, aku takkan syirik Allah. Betul-betul hidup aku lillah. Aku sakit saja, mula-mula aku baca apa nama, wa idza maritu fa wasfi. Kalau aku sakit, mula-mula aku cari Allah. Ni sakit-sakit pening kepala, Panadol ada tak? Kita memang idola kita lari ke situ. Sakit-sakit bukan kita tahu, yang bagi sakit Allah. Nampak tak? Nak pergi buat ibadat, ya Allah, buat ibadat semua boleh. Tapi kalau kita ibadat yang banyak, tidak ada akhlak, tak mana pun. Akhlak tak tinggi, bila kita pergi Mekah, sampai kita nak semayang, Bilal kata, qad qamatis salat, nak dirikan semayang dah. Kita pun nak angkat benda-benda, duduk biri dekat saf, elok. Tok Imam kata, Allahu Akbar. Kita pun angkat Allahu Akbar, tiba-tiba mai pula puak apa nama? Puak Pakistan berdiri depan, dia berdiri depan. Dia ni gila ke apa? Aku nak rokok macam mana? Nampak tak ke? Pasal dia masing-masing dah lari, nak lari tak tahu tempat tak mana, dia berdiri depan kita. Aku kata haram jadah betul berdiri depan belakang. depan Kaabah, depan Kaabah. Kita kata apa? Haram jadah orang tuan ni depan aku. Lingkup haji, lingkup ibadat, lingkup semua. Tapi kalau dia ada akhlak yang tinggi, ada iman yang tinggi, pasal tu Allah suruh kita menghadap Allah nak di Mekah buat haji umrah ni, kena ada nilai ketakwaan yang tinggi. Lalu angkat tangan Allahu Akbar, tengok kita tengok dia berdiri, kita senyum. Subhanallah. Sepatutnya aku rokok. Aku kena rokok. Aku kena sujud dekat apa nama? Dekat simen. Tapi Allah bagi satu kat aku, ya Allah. Aku rokok, aku kena batang tubuh saudara aku. Aku sujud, ni Allah kena dekat dia. Allah, walaupun aku berdiri, sebenarnya tempat rokok aku, tempat sujud aku, dia ambil oleh saudara aku. Tempat rokok, sujud, ibadat aku dia ambil. Tahu tak, ibadat dia buat, dia semayang mengaji, dapat pahala kat aku. Aku bagi ruang tempat tu. Oleh kerana akhlak kita tinggi, kita senyum, kita tak, Alhamdulillah. Kalau boleh memang ini tempat semayang aku, tapi Allah hantar hamatan sini. Aku kata kat Tuhan, aku syukur pada Allah. Aku syukur pada Allah. Allah pilih, ya Allah, tempat rokok aku saudara aku, tempat sujud aku saudara aku bagi kat dia. Habis. Tension tak ada, apa pun tak ada. Ni tension nak di hotel,
Aku tengah duduk semayang, dia main depan dia, aku hantar gila. Nampak dia? Nampak tak? Dia main gila kan? Aku tengah duduk semayang, dia main ni apa macam mazhab ni? Aku nak kena qada pula. Kau tampak tu. Nampak habis, jadi habis. Lingkup habis ibadat dia. Allahu Akbar. Nampak tak Allah tak pandang tu? Allah kata, hang nak buat ibadat dekat aku sekalipun, tapi hang tolak hamba aku. Hang makin hamun dekat dia, hang tak redha kat dia. Aku tak mau pandang semayang ibadah, tak mau pandang. Pasal tu akhlak kita paling tinggi. Itu kena jaga, nampak? Dia kena jaga. Kita nak main-main dah, nak main beli dah, nak ambil dah. Karipap. Apa nama? Bukan tadi Ustaz, tadi pagi Ustaz petang tadi pukul 3. Ustaz tanya kat dia, "Petang mana jual serabai?" Kata teman Ustaz ada kan? Selalu duk jual. Dia kata, "Pagi bukanlah ni, pagi." Pagi. Okey, pagi. Dia kata, "Ustaz pukul 3 kuih penuh dia ada kat situ." Okey. Nampak tak? Elok kita katalah kita nak ambil benda tu. Kita nak ambil, memang kita dah berpelasi ambil. Cuk dia capai ambil. Kita mengatakan, "Ya Allah Tuhan," kita sangka apa? Itu bukan rezeki aku, rezeki dia. Walaupun kita nak kita nak bayar. Tapi Tuhan lebih tahu. Yang hang bubuh dalam plastik tu, selagi mana tak masuk dalam mulut, itu bukan rezeki hang. Dah bubuh nak ambil, tapi kawan tu ambil, Allah kata nak bagi kat dia. Hang jangan makan. Kalau hang makan, mungkin hang kena ke macam mana, kuliah malam ni hang tak boleh buat. Nampak tak? Allah lebih maha mengetahui. Dia sekat kok kita, nampak tak? Allahu Akbar kabira. Benda yang Allah nak larang, memang macam mana pun dia larang. Sudut tu kita bagi lega. Alhamdulillah, Tuhan didik aku, ya Allah. Memang aku nak makan, tapi tengok-tengok dia damai dah. Sangka baiknya Tuhan. Tapi kalau sikap akhlak tak ada, haram jadah betul. Aku dah bulan plastik dah. Aku dah bubuh dah, ini main-main ambil. Kau orang ajab, dia tak halal betul-betul pada. Dia jadi lotlak satu macam, terkena tension, darah tinggi semua naik. Ni semua pasal akhlak tak ada. Hoi, bukan senang tau nampak ada bab ni. Kita duk tengok, duk pergi market, duk tengok di ni, duk bab-bab kecil-kecil je. Ikan ni aku ambil dulu. Ambil pun gaduh. Pasal ikan bergaduh. Sekali ikan kita buta perut. Allah, kadang masalah ikan, masalah timbang, kita duk tengok benda tu. Biarlah ya Allah, yang paling penting jaga akhlak kita. Tak mana-mana pi. Kadang-kadang kita bergaduh, orang tengok. Yang bergaduh tadi maki amun, janggut punya pandang, inja serban. Orang tengok. Pasal kita pakai pakaian sunnah, walaupun kita ada betul kita, beralah. Beralah tak apa. Sebab Nabi kita terkenal dengan sikap beralah. Betul lah ansur Rasulullah tinggi sangat-sangat. Tak apalah. Waradi tu, aku reda lah, tak apalah. Kita kena ada sikap macam tu. Sikap tu, tolak ansur sikit, kadang-kadang beratok nak bas. Dia tolak memang. Ni apa punya dalca, nampak tak? Bubek kadang-kadang dia tengok ustaz duk pergi mana-mana, sudah perhati apa nak jadi ni. Kadang-kadang bubek dalam kereta kan nak balik kampung, bubur dalam beg dekat bas. Bubek payah dah bubur tang sini dia ubah, tang sana pula tengok apa nak keluar. La ilah pak cik, mengucap pak cik. Ni apa ni, umur hang tolak esok dandai mati. Hang pada umur menunjukkan esok nak mati, tapi mulut lidah tak bersedia. Ya Allah, ni semua punca apa? Akhlak. Nafsu kita tinggi tentang keduniaan. Pasal tu kita kena jaga bab-bab beralah, kita belajar diri kita beralah. Maka agama kita akhlak yang baik dia kata kelak merupa dia kata sesuatu yang sangat berat dia kata dalam timbangan Allah. Allah nak perhati semayang kita, Allah tengok akhlak. Allah nak tengok semua amal ibadat yang kita buat, nak tengok pangai macam mana. Jujur dah Dengan demikian akhlak yang baik dia kata adalah merupakan bekal seseorang yang paling berharga bagi kepentingan akhirat dia. Akhlak dia yang cantik menentukan akhirat dia cantik. Kalau akhlak dia tak okey, akhirat tak okey. Berakhlak dia kata yang baik adalah wajib. Di bawah tu nanti kita sambung, dia nak bagi tahu kat kita daripada Abdullah bin Umar. Daripada Abdullah bin Umar, dia cakap masalahnya al-haya. Dia kata orang yang malu tu ada iman. Kalau tak ada iman, isna masyita. Dia akan sambung bab tu. Kalau tak ada malu, dia boleh buat apa saja. Kalau ada malu, dia kadang-kadang nak pakai tak senonoh pun dia malu. Kalau tak ada malu, satu tali jalan. Tak ada malu apa pun. Ya Allah, nampak kalau orang ada malu, dia lain. Malu ni menunjukkan dia ada iman. Dia beriman dengan apa? Dia beriman dengan Allah. Allah suruh dia macam tu.
Bab ni kita sambung menunjukkan orang yang ada iman. Orang yang ada apa dia? Orang yang ada iman ni orang yang ada Allah. Allah tengok dia. Yang keduanya, malaikat tengok dia. Yang ketiga, dalam kitab-kitab ajak suruh malu. Yang keempat, semua para nabi, rasul mai ajak dekat dia bagi malu. Ini semua bab-bab iman. Yang seterusnya, dia beriman dengan akhirat. Ada sikap malu, akhirat hang cantik. Kena menentukan nasib hang yang baik. Ni semua rukun iman. Tapi bila malu tak ada, ni semua dengan Tuhan tak ada, malaikat tak ada, kita apa, yellow pun tak ada, ayo, apa pun tak ada. Nampak tak? Boleh jalan satu macam, ambil sanggut. Depan surau boleh jalan, ayo. Lalu pula, alamak, boleh sepit lagi, nampak tak? Raplah dah. Allah, ni semua kita tengok, kita risau. Ya Allah, kita kata, ya Allah, dia pakai baju apa nama? Baju satu macam yang jarang, beg-beg kau orang panggil dulu. Enggak kan? Satu macamnya baju dia terbang. Kita lepas subuh dia turun, dia lepas subuh dia terbang. Nak beli roti bengali kat depan. Allah, kita kata kita terbang turun, dia pun terbang mah. Kita tengok dia ke, ya Allah, kita tengok dia segan, dia tengok kita segan. Eloklah. Alamak, nampak tak? Ini semuanya tanda-tanda orang yang tidak ada Allah, tak ada malaikat. Malaikat tengok dia tak mau. Malaikat takkan kabul dia. Orang jenis macam ni, malaikat takkan kabul apa pun. Nampak tak? Ni bab iman. Jadi kita kadang-kadang kita ada anak, kita bela dia, doa kena ada sikit lah. Anak kita yang tak tutup aurat, yang pakai keluar gym terberak nak mampu, tambah-tambah badan dah berisi, pungkuk satu macam nak jalan. Tengi nak pakai selat gym, bodoh macam syaitan. Siapa lah suruh, nampak tak? Benda tu siapa dia? Anak kita. Anak kita, ya Allah, anak kita. Tak sedih ke? Rupanya kita beranak, makna manusia jadi syaitan. Orang lain dapat untung. Faham kan ni? Tak faham pun tak apa, tunggu bulan depan. Kan? InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bagi kat kita taufik, hidayah, ada petunjuk untuk kita. Takat sini dulu. Yang baik semua mai daripada Allah, salah silap daripada kelemahan sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada subhanakallah, syadu an la ilaha illa anta.